Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Kahfi, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan kita menggunakan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Dan kita sambung perbahasan kita yang terakhir pada bulan Februari yang lepas, muka surat 106, kitab edisi tulisan Rumi. Masih lagi di bawah tajuk apa yang harus dibicarakan kepada orang-orang awam. Dan kita dah baca perenggan yang pertama dan kita nak sambung perenggan yang kedua. Maksudnya di sini ialah lebih terkhusus kepada para pendakwah, kepada para asatizah, para alim ulama, kepada golongan-golongan yang menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi apa yang perlu dan sebaiknya nak diberitahu kepada orang-orang awam.
mengikut situasi, mengikut keadaan, mengikut daya kemampuan pemikiran orang-orang yang mendengar itu, ataupun dipanggil mad'u, orang yang diseru, yang diajak kepada agama. Baik, muka surat 106, perenggan yang di bawah. Biasanya orang-orang awam itu sentiasa mengambil enteng tentang urusan agamanya, sama ada dalam ilmu, pengetahuan mahupun amalan. Jadi ini asas yang disebut oleh penulis kitab ini. Biasanya dia kata orang-orang awam ini bukanlah semuanya mahir dalam ilmu-ilmu agama. Sebab itu mereka dikategorikan orang-orang awam yang orang kata masih memerlukan bimbingan, masih mencari-cari ilmu, masih nak meneruskan pembelajaran. Dan dia kata kelazimannya, bukan kesemualah. Mungkin segelintir daripada mereka tidak mengambil peduli tentang amalan dalam agama, atau mengambil mudah. Sebab itu tugas para alim ulama ialah membantu mereka supaya apa yang mereka buat itu betul-betul berada di atas garisan yang lurus. Saya ambil contoh begini. Ini contoh yang baru saja berlaku sehari dua lepas. Ada juga yang memberi WhatsApp kepada saya bertanya tentang doa awal dan akhir tahun. Doa akhir tahun dan awal tahun. Jadi dia kata, benda ni macam mana Ustaz? Boleh ke, tak boleh ke? Nabi buat ke, Nabi tak buat ke, macam mana cerita? Dia sertai benda tu dengan adalah artikel, link dan sebagainya. Saya kata ringkas dia macam ni lah. Memang doa awal tahun, akhir tahun ni Nabi tak pernah baca pun. Nabi tak pernah pun baca dah. Tak pernah baca pun doa akhir tahun, lepas asar, lepas maghrib, tak ada. Tapi kalau kita nak baca, salah tak? Jawapan dia, tak salah lah. Boleh baca. Lepas asar ke, lepas maghrib ke, lepas isyak, bacalah. Cuma tidak mendapat pahala sunnah, meniru sunnah, itu saja. Setengah golongan yang mempertikaikan doa-doa akhir tahun, awal tahun, kata bid'ah apa semua ni sebab alasannya Nabi tak buat. Itu aja. Dan kita dah ulang banyak kali, bukan semua benda yang Nabi tak buat kita tak boleh buat. Asasnya ialah apa sahaja yang kita buat, kalau ianya bertepatan dengan Rasulullah buat, maka dapatlah pahala ibadah itu dan pahala meniru sunnah Nabi. Dua pahala lah. Macam katalah tuan-tuan puasa hari Senin, puasa sunat esok lusa ni, jadi dapat pahala puasa dan pahala ikut sunnah, sebab benda tu ada, Nabi sebut dan Nabi buat. Macam juga kita nak puasa Tasu'a dan Ashura nanti ni, 9 dan 10 Muharram. Itu ada arahan yang Rasulullah keluarkan. Kan, cuma orang Melayu ni bilang Ashura tu kira bubur je lah. Tapi tak apalah, bubur pun balon juga kan. Puasa tu usahakan. Cuma apa sahaja ibadah yang tidak bercanggah, maknanya tidak ada larangan dalam Islam, kita buat walaupun Nabi tak buat, tak ada apa masalah. Oh, ini Nabi tak nak baca, tak boleh buat. Jangan kata tak boleh buat.
Sepatutnya kita kata kalau buat tak dapat pahala sunnah, tak apalah, tapi dapat pahala doa. Sebab arahan suruh berdoa-doa ni ada dalam Quran. Ud'uni fastajib lakum, dan macam-macam ayat lah. Jadi ini maksud, ini contoh lah saya bagi yang terdekat baru-baru ni, supaya para alim ulama asatizah ni dia membantu masyarakat. Sebab orang-orang awam ni kadang-kadang dia keliru. Kan, dia keliru. Ada 10 ustaz, satu je soalan tapi 10 jawapan. Pening lah, kan? Orang awam jadi pening. Jadi sebab itu tugas kami ustaz-ustaz, para da'i apa semua ni membantu. Dia sama konsep dia gini lah. Masa kami jadi mutawif haji umrah dulu, terutama haji kan, antara orang panggil slogan ke apa, slogan ke tema apa begitulah, prinsip tugas kami para mutawif ialah membantu para jamaah haji mendapatkan haji mabrur. Itu tema atau slogan yang mesti dipegang oleh setiap mutawif. So tugas semua mutawif ialah hanya membantu saja. Membantu, membimbing, menasihati, bagi guide dekat jamaah haji supaya apa yang dibuat tu selari dan mendapat haji yang mabrur. Membantu saja. Jadi samalah hari ni pun, tiap-tiap hari ustaz-ustaz kuliah begini ke, kuliah online ke, tugasnya membantu. Mengingatkan sama-sama. Kadang-kadang tuan-tuan ingatkan ustaz-ustaz, kadang-kadang ustaz-ustaz ingatkan tuan-tuan. Dia kaedah dia begitu. Jadi sebab itu disebutkan tadi, basicnya dia kata orang awam ni banyak tak ambil berat, kan, main ikut sempat, macam-macam lah, tak ambil kisah, tak ambil peduli soal agama. Jadi benda-benda macam ni kita kena bantulah. Maka dia kata tidak seharusnya bagi para ulama berpeluk tubuh, membiarkan mereka tanpa pelajaran dan pimpinan. Kelak akan meratalah bala dan bencana sehingga menimpa semua manusia. Jadi yang dibimbangi bila tak ambil kisah ni, ulama buat diam begitu aja, tak menegur, tak membantu, tidak menasihati, maka dibimbangi turun bala Allah. Bila turun bala-bala Allah ni, kena ingat semua orang akan kena. Bila turun hujan lebat di pinggiran Batu Kif ni, semua rumah akan basah. Bukan rumah Tok Imam, rumah pengurusi surau kering elok, tak. Semua akan kena. Kalau banjir, semua akan kena. Jadi ini peranan besar para alim ulama menyebar luaskan dan menasihati. Sebab kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, akal itu kadang-kadang jauh mikir. Sebab dia tak ada kerja kan. PKP tu hari kan tak ada kerja, duduk rumah. Jadi otak dia berjalan tak? Otak dia berjalan, otak dia mikir tentang agama, dia baca buku ke apa, lepas tu dia memikir ke arah yang elok, boleh tahan kira lah. Tapi takut memikir dia tu jauh, tak ke mana-mana. Macam pernah 1 tahun dulu, lama dah kot, ada cadangan daripada entah siapa tak tahu, supaya mencadangkan solat Jumaat tukar hari Sabtu. Tuan-tuan ingat? Sabtu ke Ahad tu? Itu jauh nak mikir tu, cari penyakit. Benda yang sudah ada ketetapan, mana boleh ubah? Walaupun kita belajar dalam hukum fiqah ni, dia berubah-ubah. Hukum fiqah ni tuan-tuan, dia sebenarnya mutaghayyirat dipanggil, boleh berubah-ubah mengikut situasi, mengikut keadaan, mengikut apa yang sedang berlaku. Contoh paling senang sekarang lah,
Mana pernah kita terfikir semayang nak kena berjarak-jarak macam ni? Dalam hukum fiqah Nabi suruh rapat dan luruskan saf. Tiba-tiba 1 meter pula. Dah ada pula orang metikai ini melanggar sunnah. Dah pandai pula daripada ulama. Kan, bukan saja-saja kita jarak-jarak begitu, bersebab darurah dan sebagainya. Jadi fiqah ni dia berubah-ubah. Benda yang dah tetap tak boleh ubah, jangan diubah. Yang boleh berubah dengan sebab-sebab tertentu, tak apalah. Yang dia benar oleh agama, macam sekarang ni. Macam itu hari tak dibenar sembahyang Jumaat kan. Itu hukum dia. Ataupun dimulai sembahyang Jumaat tu atau dengan jumlah yang kecil, 12 orang mula-mula itu hari, ingat kan, mula-mula dulu. Dia ada hukum dia. Jadi benda-benda ni sebenarnya, sebab tu saya kata COVID ni dia banyak hikmah, mendidik kita, bagi orang yang mahu memikirlah, bagi orang yang mahu memerhatikan, yang mahu mengambil pengajaran. Benda yang tetap jangan ubah. Sebab manusia ni kadang otak dia tu dia nakal sikit. Dia suka mikir kenapa begini, dia suka mikir. Macam haji, saya pernah cerita dulu, haji tahun 2011 kot saya rasa, masa saya buat jemaah 2010-2011, ketika hari wukuf di Arafah. Masa wukuf ni tuan-tuan dipanggil ke muncak ibadah haji. Kalau jamaah tu buat wukuf, adalah haji. Kalau dia tak wukuf, tutup fail haji dia, tak ada. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata al-hajjul arafat, haji itu kamu wukuf di Arafah. Yang disimpulkan oleh ulama, kemuncak kerja buat haji, rukun haji ialah wukuf. Jadi pada tahun tu tuan-tuan, masa tu kita tengah nak wukuf. Kan wukuf ni, ialah siapa yang pernah haji dia tahulah, wukuf ni dipanggil satu situasi yang paling menyayat hati lah, situasi yang paling syahdu, paling sedih. Semua orang akan menangis ketika hari wukuf. Semua orang akan rasa kerdil, akan rasa banyaknya dosa. Sebab tu dia berdoa kan masa wukuf tu. Jadi kita ni masa tu saya tengah siap-siap nak wukuf lah kan, ambil semayang pukul 10 tu dah ready semua kan. Kemudian mari seorang jemaah haji ni, dia tanya pada kita, dia kata, "Ustaz, wukuf ni 9 Zulhijjah Ustaz kan?" "Ya, 9. Kalau kita tukar 8 macam mana Ustaz?" Kan, tu yang rasa nak ambil kain ihram jeruk kat leher tu. Tak ada kerja tuan-tuan. Otak dia berjalan mikir kan. Macam boring pula, tiap-tiap tahun 9 hari bulan je. Apa kata kita tukar? Sama macam cerita semayang Jumaat tadi. Dah penat kot semayang hari Jumaat. Jadi tuan-tuan, ada manusia macam ni, ni nak kena betulkan lah. Nak kena beritahu dia elok-elok, benda ni dah disusun rapi oleh Allah. Jangan tanya banyak, bismillah, jalan saja. Kadang orang bertanya, pernah agak saya dapat soalan dulu. Dia kata, "Kenapa Ustaz kita sembahyang subuh 2 rakaat tidak 3?" Mati nak jawab soalan macam tu. Kenapa 2 tak 3? Dia tak nak jawapan tu 2 tu sebab Allah suruh. Dia tak nak jawapan tu, tak nak. Dia nak jawapan kenapa 2 tidak 3. Kenapa subuh tu mesti 2? Dia nak macam tu. Kenapa? Sebab isyak 4, zuhur 4, maghrib 3. Kenapa subuh 2 Ustaz, tidak 3? Macam mana nak jawab tuan? Kalau kita jawab ni Allah suruh, dia tak nak jawapan tu. Dia nak kenapa 2 tu. Oh, susah tuan. Tapi kita jawab juga kan. 2 pun tak semayang, saya kata ada hati nak buat 3. Padahal dengan muka. Tanya lagi. Dah otak tu berjalan memikir kan, tengok muka ustaz, apa aku nak tanya ustaz ni.
Tak payah tanya tuan, diam lepas ni balik je, jangan tanya apa-apa. Tak. Sebab apa tuan-tuan? Akal manusia ni, dia kadang setan pula masuk kan, cucuk sikit, kona sikit, dia mula macam-macam. Jadi sebab tu disebut tadi, ulama tak boleh diam, khususnya bila ada kemungkaran, ada benda tak betul lah, kena tegur. Kita tak nak besok di akhirat, panjang cerita, bila dibiarkan musibah itu ataupun kemungkaran itu, akan turun bala yang banyak. Dan pada masa ini kebanyakan orang ramai umumnya masih dikira orang awam. Ialah termasuk saya, kita semua ni, kategori kita dikira orang awam lah. Kerap apabila anda menyoal seorang awam pada hari ini, anda akan mendapatinya jahil, tidak mengerti tentang perkara wajib dan yang haram, dan juga tentang urusan agama yang tidak harus dan tidak pantas. Seseorang masih menjahilinya. Jadi dia kata kebanyakan, bukan kesemua. Adalah segelintir yang kadang-kadang masih jahil, tak tahu asas agama. Sebab itu saya sebut dah banyak kali, banyak tempat, tuan-tuan, saya wajib bersyukur di atas nikmat Allah yang masih memberi kekuatan pada kita untuk menghidupkan rumah-rumah Allah. Syukur juga Allah masih jadikan hati kita ni lembut untuk menjaga dan mendirikan solat. Kan? Ramai orang di luar sana, bukan ramai lah, ada juga yang tak semaya, ada juga yang tak ambil peduli tentang ibadah solat. Kan? Risau juga tuan-tuan. Sebab saya tengok di sini boleh tahan lah. Surah Al-Kahfi ni saya tengok kehadiran tu boleh tahan. Beberapa tempat yang saya pergi sejak buka surah masjid ni sangat mendukacitakan, sangat menyedihkan. Saya kuliah maghrib tu hari bulan lepas, satu masjid besar gila masjid kan, saya ingat berapa soh, 2-3 soh pun tak sampai kot, berjarak tu. Masa kuliah maghrib malam tu, saya ingat tak sampai 15 orang kot. Saya pun jadi risau juga tuan-tuan. Saya tak tahulah, tapi saya takut manusia ni dia dah selesa semayang kat rumah masa PKP tu. Kan, dia dah seronok semain di rumah semain Jumaat pun kat rumah kan, ganti semain Zuhur sampai naik martabat jadi imam satu lah. Masa Ramadan tu hari, kan, imam satu tarawih pun yang buat main. Itu je lah surah diulang-ulang kan. Baru tahu susah jadi imam. Jadi tuan-tuan, sebab selesa tu dia tak datang. Saya takut yang tu. Tapi kalau dia tak datang sebab takut Covid ke, boleh tahan lagi lah kan. Dia malas SOP ketat lah, susah lah, itulah, tak apa lagi. Tapi kalau dia tak datang sebab dah selesa kat rumah, tu risau juga kan. Sebab saya beranggapan dan merasakan selepas bencana Covid yang menular kemuncak bulan Mac, April, Mei tu hari, lepas-lepas ni orang makin ramai ke rumah Allah lah, tapi sebaliknya berlaku. Itu kita bimbang juga. Jadi sebab itu dia kata tadi, orang awam ni kebanyakan dia tak tahu kan. So kena belajar lah. Dan kita yang ada ilmu-ilmu ni kena bimbing juga, kena bantu. Baik, kemudian disebut lagi, kalaupun ia tidak jahil semuanya, ia tetap jahil sebahagian daripadanya. Jika anda selidiki lagi tentang apa yang diketahuinya, anda akan mendapati pengetahuannya dikutip kerana mendengar orang lain kata atau berbincang. Jika anda hendak memutar balikkannya menjadi jahil semula, nescaya demikian itu menjadi mudah sekali kerana pengetahuannya tidak berasas dan tidak teguh. Itu gambaran yang dibuat oleh penulis kitab ini. Dia kata kadang orang yang tahu pun tahu dengar-dengar orang cakap aja.
Bila tanya dalil, mungkin dia tak tahu tak. Tapi at least pada saya, kalau yang dia tahu tu benda yang baik, benda yang betul, tidak bercanggah dengan syariat agama, okey lah. Kan? Itu kira dah okey lah tu. Sebab itu ruang-ruang ini tuan-tuan, kita kena ambil. Bila ada ruang dibuka surau masjid semula, boleh sembahyang Jumaat dah, walaupun ada giliran nombor apa semua, kena daftar, tak apa, ambil peluang tu. Sebab saya sebut dah banyak kali tuan-tuan, di beberapa tempat lah, dalam bila dah buka kuliah ni, sejak Disember 2019, masa mula-mula COVID tu lahir, kan? Itu dipanggil COVID, coronavirus. D itu Disember, lepas tu dipanggil COVID-19. Co tu corona, VI tu virus, D tu Disember, 19 tu 2019. Short form dia COVID-19. Jadi sejak COVID-19 Disember tu 2019 sampai pagi ni tuan, 3 Muharram ni, saya, tuan-tuan, ibu-ibu masih hidup. Itu sebenarnya satu nikmat tu. Berbanding, saya tengok kemarin kot dalam berita, hampir 860,000 lebih yang mati seluruh dunia sebab COVID sejak Disember tu lah. Lebih kurang lah, dia 800,000 lebih, kita kata dekat 1 juta lah senang. Dalam dunia ni hampir 1 juta dah mati sebab COVID. Di celah 1 juta tu, tiba-tiba kita masih hidup tuan-tuan. Di saat mungkin saudara mara kita mati sebab COVID, jamaah surau kita mati sebab COVID, kawan-kawan kita meninggal sebab COVID, ustaz-ustaz kita meninggal sebab COVID. Di celah tu kita hidup, di celah konflik yang sangat menakutkan itu, kita hidup sampai pagi ni. Dan saya pertekankan persoalan kita hidup tu sebab hidup itulah modal pusingan yang kita kena rolling baik-baik. Sebab bila mati tuan-tuan, habis. Bila meninggal dunia, habis, tak boleh buat apa-apa dah. Tuan-tuan boleh solat subuh pagi ni sebab masih hidup lah, kan? Tuan-tuan boleh dengar kuliah saya boleh kuliah, cerita dia semua sebab masih hidup aja. Bila dah mati, semua benda ni tak boleh buat. Malam tadi tengok berita, 3 beradik meninggal dunia aksiden di dekat dengan Lembah Bilut tu, Lurah Bilut ni. Terbabas, langgar masuk bawah lori. 3 beradik, 55, 52, 44. Perempuan dengan lelaki mati. Habis. Iaitu hari minggu lepas ke bila, Cameron Highland 7 sekeluarga kan. Habis. Lepas tu yang di Kalabakan, Muslimat Kalabakan, 4 orang masuk gaung, 2 meninggal on the spot, 2 cedera parah. Salah seorang meninggal, Muslimat kita tu baru menikah 10 hari tuan. Meninggal dia, muda lagi, awal 20-an. Dan tuan-tuan baca Facebook saya, Ustaz Saluddin, satu masa raya korban tu lah, hari Jumaat, isteri Ustaz Alim Nasim meninggal. Isteri dia sakit lah, muda lagi, 55. Ada kuman special lah. Kuman tu dipanggil kuman tanah tu. Dan kuman tanah ni biasa yang kena, kata doktor, petani. Tu dia heran macam mana kat ipar saya boleh kena. Dia bukan petani pun, kan? Dia cuk tanam macam tu, ibu-ibu lah, tanam pokok-pokok sikit-sikit depan rumah, pagar gitu je. Tapi dia kata kuman tu daripada tanah dan daripada baja. Sebab tapi dahsyatnya kuman tanah dipanggil ni, dia sifat dia macam kanser. Perangai kuman tu macam kanser, susah nak hilang.
First attack 2017 lega, second attack 2020 habis. Dia macam kanser, dia hilang, dia datang balik. Jadi bila meninggal pagi Jumaat, pagi raya tu 10.30 pagi lebih kurang, kan, habis dah lah. Tak ada dah lagi ruang Kak ipar saya nak ikut abang saya pergi kuliah ke, tak ada dah. Habis, ceritanya habis. Jadi tu saya kata tadi, sementara kita ni masih lagi ada ruang, ambil lah peluang tu. Sebab kita kena ingat tuan-tuan, kita ni makin hari makin berusia, makin meningkat. Bukan meningkat remaja kan, remaja purba dia panggil. Dah meningkat tua. Dan kena ingat satu benda, bila dah meningkat tua ni, satu benda kita kena ingat, fizikal kita makin lemah, badan kita makin tak kuat. Jangan ingat makin kuat tau, makin lemah kita. Masa bujang tak usah sembang lah, semua kita buat, kan. Angkat beras 3 kampit kiri kanan bahu, tak ada masalah. Panjat pokok kelapa sampai puncak, tak ada apa. Terjun sungai Gombak, tak ada masalah. Berlari, kan, macam-macam masa bujang-bujang dulu, tak ada apa. Pikul, macam-macam lah tuan-tuan. Apa kerja bujang kita tak buat masa bujang dulu ni, macam-macam lah. Kerja-kerja yang kita tak terfikir tapi kita mampu buat. Menebas sampai pagi sampai petang steady, Tapi dah tua-tua gini, bini suruh beli telur 10 biji, balik slip disc terus. Sakit tulang belakang. Bawa telur 10 biji. Dulu 3 papan 5 papan steady, nampak lemah kita ni, kan. Dukung cucu sekejap habis itu. Balik cucu buruk terus, minyak gamat Langkawi 2 botol, kan. Itu cucu punya penangan pula. Ada seorang anak murid, tak tahu lah dia menonton ke tidak, dia WhatsApp saya semalam, adalah benda dia minta tolong. Lepas tu saya tanya, abang kat mana? Dekat Kuantan, Ustaz. Cuti ke? Dah Ustaz, tengok cucu. Lepas tu dia hantar satu nota, gambar lah, tulis atas kertas kecil tu, tulisan cucu dia lah. Cucu dia tulis, hai atuk, itu je. Terus ke Kuantan atuk tu. Punya kuatnya karen cucu tu, jangan buat main. Dia hai atuk je sampai Kuantan siap dah. Itu penangan cucu, kan. Orang dah bercucu dia tahu lah. Kalau anak buat macam tu, kita salam je lah, kan. Dia WhatsApp balik je. Tapi kalau cucu dia hai je, habis atuk dia. Terus balik Kuantan lah. Jadi kita ni dah makin berusia. Dulu semain sunat banyak kan, puasa sunat boleh tahan tak? Dulu semayang berdiri masa muda, hari ni dah tak boleh sangat. Hari ni rukuk pun dah tak apa nak tegak elok, kan. Bongkok tu pun dah sengit sikit, macam-macam elemen semua dah lari. Umur, bila saya kata usia kita makin berusia makin lemah, secara tidak langsung tuan-tuan kena ingat, dengan faktor lemahnya jasad tadi menyebabkan sedikit sebanyak ibadah kita terganggu. Itu sebenarnya. Dan itulah yang Nabi pernah sebut, rebut 5 sebelum 5 tu, muda sebelum tua. Itu yang Nabi sebut, sehat sebelum sakit. Masa muda mungkin semain sunat, semayang fardunya elok, tegak, rukuknya cantik, sujudnya cantik, tahiyatnya cantik. Bila dah usia, lutut dah mula sakit, kan, pinggang dah nak retak, tumit dah sakit, tak boleh berdiri lama, kaki dah kebas. Itu semua akan mengganggu ibadah. Sebab kena ingat, ibadah dalam Islam ni dia ada dua. Satu dia panggil ibadah fizikal, yang melibatkan fizikal tubuh. Semayang, itu fizikal lah, kena bergerak, kan, rukuk sujud. Kemudian puasa, itu fizikal. Haji umrah, itu fizikal. Yang tak berapa fizikal ni macam sedekah, itu tak apa, tak ada tenaga, kan.
Dia cuma keruk duit dalam poket aja. Lepas tu masuk dalam tabung. Itu tak pening kan? Tak penat sangat. Dia bila penat tersalah masuk amount. Itu penat. Kan? Nak masuk RM1 termasuk 100. Allah tuan. 4 hari tak datang surau. Demam panas terus. Terkejut. Dah. Jadi sedekah itu tenaga tak banyak. Baca Quran taklah banyak sangat tenaga, sambil duduk cuma mata je lah kan, nampak tak nampak huruf lam apa semua tu. Zikir tenaga tak banyak sangat, sambil baring boleh berzikir tak, sambil menyandar boleh berzikir, tak ada masalah. Tapi bila ibadah yang melibatkan fizikal, yang tu yang kita risau. Dia sedikit sebanyak mengganggu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa pun disebabkan kita ni masih ada ruang, masih ada nyawa, inilah peluang yang Allah beri pada kita, so kita ambil lah. Sebelum peluang-peluang itu ditarik oleh Allah. 2-3 hari lepas pun saya dapat WhatsApp, geng Simpang 3 lah, geng kampung kami Simpang 3 Gombak tu, ada seorang pakcik yang sedap masak rendang tu kan, meninggal pula dekat dengan rumah dia, dekat dengan sebelah kubur Cangkat. Meninggal sakit apa tak tahu, tapi dapatlah WhatsApp tu, habis tuan-tuan. Jadi cerita mati ni tutup fail, habis. Dan ingat, saya ulang juga sekali lagi pesanan yang pernah dan diremindkan oleh tuan guru kita almarhum Datuk Ismail Kamus. Datuk Ismail Kamus pesan pada kita, saya dengar dalam satu kuliahnya disebut macam ni. Dia kata kita ni kena pulun ibadah untuk diri kita masing-masing. Mana kena buat tu, buat sesungguh untuk kita ni, buat betul-betul. Sebab dia kata kita jangan mengharapkan sangat selepas kita mati besok kita mengharapkan sesuatu dari orang yang masih hidup. Saya ulang sekali lagi, kita kena pulun betul-betul untuk ibadah kita atau bekalan kita di akhirat nanti. Kita kena buat sendiri, pulun betul-betul. Dan dia kata jangan mengharapkan lepas kita mati kita harapkan sesuatu daripada waris, daripada yang hidup anak bini ni untuk kirim sesuatu pada kita. Datuk Ismail Kamu kata tak ada harapan. Tak ada harapan tuan-tuan. Jarang berlaku. Ada, tapi saya tanya balik tuan-tuan, kalau tuan-tuan jangan aminkan lah ya, ni contoh je. Kalau lah tuan-tuan mati pagi ni, jangan diaminkan, contoh je. Agak-agak kalau kita mati sehari dua ni, waris yang kita tinggalkan anak cucu, bini, suami kita ni, agak-agak ada harapan ke? Ada ustaz, dia baca Yasin nanti. Berapa lama dia nak baca Yasin tuan? Pernah fikir tak? Berapa lama dia nak baca Yasin? Larat dia nak baca Yasin tiap-tiap minggu hantar ke arwah mak dia? Belum tentu. Tak apa ustaz, anak saya tahfiz 3 orang. Betul, bagus. Tahfiz pun dia ada kerja tak? Orang yang hidup ni tuan-tuan, kerja dia banyak tuan-tuan. Bukan dia nak mikir orang dah mati je. Berapa lama kita fikir? Sekejap je tuan. Berapa lama nak pergi kubur arwah mak kita? Sekejap aja. Lepas tahun tak pergi tak tidak waris. Kita dah tengok kan benda ni depan biji mata kita. Tu yang almarhum tuan guru kita pesan begitu. Tak usah harap sangat. Tak apa ustaz, saya mati anak 10. Belum tentu tuan. Yang hidup ni sibuk tau. Sibuk. Waris yang tinggal tu sibuk. Pertama sibuk nak membedak faraid tu. Itu yang nombor 1, dia sibuk je. Yang kedua sibuk dengan urusan dunia kan. Ni bulan 9 nak kena bayar balik kereta ni. Dah pening kan ni kan, 6 bulan honeymoon. Nak kena bayar balik, dah serabut kepala, mana nak robek duit ni. Jadi waris yang hidup ni, dia dengan keluarga dia lagi, dengan pekerjaan dia, dengan urusan dunia tak habis tuan. Kod-kod adalah kata almarhum
waris nak hantar yasin ke, sedekah atas nama arwah ke, itu kira bonus lah. Tapi kata beliau, itu jangan diharapkan sangat, sebab jarang berlaku. Yang banyaknya lupa gitu je lah. Itu yang kita takut. Jadi sebab tu dia kata tak usah harap orang lah. Ibadah kita, preparation untuk akhirat, jangan harap orang lain nak tolong, buat sendiri, itu lebih selamat. Kan macam kami lah, tak apa, kami ustaz meninggal besok, anak murid beribu. Anak murid memang beribu kan, tapi yang doa belum tentu. Ada lah yang doa tu kan, baguslah, tapi berapa lama dia nak berdoa? Kan, dia cerita dia begitu. Jadi sebab itu dia kata tadi, apa pun dalam hidup kita ni, penambahbaikan tu kita kena tengok juga. Kalau kita ambil sikit lah semangat hijrah ni, ma'al hijrah ni, Nabi ajar kita buat preparation, buat perancangan. Sebab itu hidup ni sebenarnya dia mesti ada planning, dia mesti ada plan. Benda kecil, benda besar pun kita buat, kalau boleh ada perancangan, baru cantik. Sebab Nabi ajar kita, hijrah yang Rasulullah buat tu kita kena faham tuan-tuan. Hijrah ni arahan Allah, nama dia hijrah, jangan sebut pelarian. Ada orang sebut pelarian tu? Ada? Dia kata Islam dibangunkan oleh pelarian, kata. Pelarian dengan orang yang berhijrah, dia ada beza besar tau. Pelarian ni sifat dia lemah. Kena ingat tu. Pelarian, minta maaf sebut tu, katalah ada satu pelarian daripada satu negara, dia nak lari ke negara ketiga kan, katalah dia nak datang ke negara kita, dia tu pelarian. Apa jadi pada dia? Pelarian ni akan serahkan diri dia, apa juga negara ketiga tu nak buat ke dia, dia terima je, sebab dia lemah. Itu nama dia pelarian. Dia lemah, dia tak boleh buat apa-apa. Dia pergi negara ketiga, kalau negara ketiga tu penjarakan dia, dia terima je lah. Kalau negara ketiga tu, katalah Malaysia ambil pelarian tu, letak satu tempat, bagilah penginapan, jaga 2-3 tahun, tak apalah, dia terima juga, itu rezeki dia. Kalau dia hantar balik pun dia terimalah, dia tak boleh buat apa, sebab dia pelarian, sifat dia lemah. Tapi Nabi hijrah, sifat dia kuat. Hijrah tu sebab nak pergi bina negara baru tu, nak bangunkan negara yang namanya Madinah, dibangun jadi sebuah negara Islam. Itu bukan pelarian nama dia. Itu kena faham. Sebelum cakap jangan sedap mulut. Takut, ialah takut rosak akidah. Yang kita takut, kalau tak rosak boleh tahan lagi. Takut rosak akidah atas faktor menghina Nabi, tak boleh. Jangan kata hina Nabi, hina sahabat pun tak boleh. Tuan-tuan buka kitab Mastika Hadis, mungkin tuan-tuan mengaji juga kitab tu kan. Berlambak hadis dalam tu kemuliaan para sahabat. Antara Nabi sebut, la tasubbu ashabi, jangan kamu hina sahabat aku. Di antara mereka ada yang jadi menantu aku, di antara mereka ada yang jadi mertua aku, ada yang jadi pembantu aku, ada yang jadi orang kanan aku, ada yang jadi pengganti aku, kata Nabi. Hina sahabat pun masuk neraka kan? Sebab level kita dengan sahabat, kan Nabi dah kata, ashabi kan nujum, sahabat aku seperti bintang di langit. Menjadi petunjuk. Bintang ni kalau zaman dulu orang jadi rojokan lah, musafir kan, tengok arah ke mana-ke-mana. Nabi kata jangan hina sahabat aku, sebab level kita dengan sahabat baginda yang mulia tak sama. Saya pernah sebut banyak kali dah hadis tu, bila Nabi kata kamu sedekah emas besar bukit Uhud, takkan sama nilai pahala dengan sahabat aku sedekah buah kurma sebiji. Sampai ke sudah tak boleh lawan tuan-tuan. Tuan-tuan, sedekah emas besar bukit Uhud.
Kalau tak lampak sangat Bukit Uhud, besar Batu Kip sudahlah. Dekat sikit belakang ni kan. Batu Kip pun dah besar ni. Ada orang ada emas besar Batu Kip? Ada. Kalau tuan-tuan ada emas besar meja kuliah ni pun, orang dah kata kaya gila babi. Kan, kaya gila. Tuan-tuan, sedekah emas besar Bukit Uhud. Bukit Uhud tu panjang dia 7 km. Ada orang memiliki emas panjang 7 kilo, lepas tu tinggi Bukit Uhud? Tak ada. Tak tahulah kalau ada kan. Tapi Nabi kata, kamu sedekah emas besar Bukit Uhud, nak menggambarkan banyaknya emas yang kita sedekah tu. Bukan sedekah kurma besar Bukit Uhud, sedekah emas. Dan sahabat aku sedekah kurma sebiji. Itu pun kamu tak boleh potong pahala kurma tu. Bayang kalau sahabat Nabi pula sedekah emas tu, kita nak potong dengan apa agak-agak? Dia sedekah kurma, kita sedekah emas pun tak boleh potong. Tu saya cakap banyak. Ada sahabat saya kemarin dulu hantar video, saya tengok pun geram kan. Kurma ajwa 3 rial sekilo. 3 rial kan. Selalu kita beli apa? Paling kurang pun 50 lah, ada grade tu kan. 100 tu standard lah sekilo kurma Nabi. 3 rial tuan-tuan. Saya dengar rasa aku nak masuk dalam video tu. Geram aku tengok pasal apa? Dah tak ada orang kan. Haji baru ni pun berapa ribu je. Lepas tu umrah tak boleh lagi. Orang pun tak ada. Kau 3 rial. Arab pun tak larat dan telan aku rumah aku. 3 rial tuan-tuan. Saya tengok geram tu aku. Jadi tuan-tuan, mana nak sama level kan. Kita sedekah emas. Saya tengok hari ni banyak orang beli emas kan. Kesedaran. Covid tu mendidik kita macam-macam tu. Covid mendidik ustaz-ustaz supaya belajar menabung. Kan, kena Covid baru ni jam tu kan. Betul saya cakap. So ustaz dia tak ada pendapatan lain kan. Kebanyakan lah 80% kot ustaz dia tak ada sumber lain. Sumber dia kuliah. Tapi saya alhamdulillah jugalah, sejak kahwin saya menabung sebenarnya. Tapi tabung tu akan habis tiap-tiap tahun. Tu masalah tu. Kan? Masa mula-mula kahwin dulu, kali yang pertama dulu, ayat itu dia macam sikit. Sebab bini tak tengok kot pagi ni. Kan? Jadi tuan-tuan, rumah saya cakap kat saya, dia kata, abang ni ustaz, penceramah, duit kuliah hari-hari dapat cash. Kalau kita tak menabung bang, kalau jadi apa-apa masalah nanti. Dia cakap benda ni 20 tahun dulu dah. Saya menikah 19 Mei tahun 2000. Ni dah 2020 kan, 20 tahun dah. Dia kata bang, kita kena buat tabung bang. Kalau tak menabung ni habis nanti. Kalau apa-apa masalah jadi, abang tak boleh kuliah ke apa, habis. Okeylah, saya kata buatlah. Orang perempuan ni kreatif kan. Kotak kasut, kotak tisu dia balut elok. Tu orang perempuan. Dia balut dengan kertas hadiah cantik-cantik kan. Kalau lelaki tak payah balut-balut. Dia selotip gitu je. Kan? Orang perempuan ni dia kemas, teliti, dia kreatif. Buatlah tabung, buat dia punya lubang tu ngam-ngam aja. Yang besar-besar kan. Dia senang nak keruk nanti. Kan? Buat ngam-ngam, lepas tu kami letak syarat. Saya kata, kami bincang lah. Saya kata yang macam ni, syarat tabung ni kita tak boleh buka kecuali 2 je. Jangan dibuka kecuali 2 je. Pertama, betul-betul emergency kita buka. Yang kedua, kita boleh buka setiap hujung tahun saja. Disember buka. Tuan-tuan, pernah lah kot, saya rasa sekali buka-buka ada 10,000. Banyak kan? Setahun punya simpanan lah. Dan tabung, duit kuliah bagi dia pun, dia masuk. Saya tak tahu. Saya tahu dia menabung, tapi saya tak tahu jumlah. Dia pun tak tahu jumlah dia masuk, dia tak kira. Dia yang syok tu masa buka tu lah. Lepas tu 2 hari habis dah duit tu. Tu masalah dia. Kan? Kena Covid baru ni tuan. Alhamdulillah lah tabung emergency tu ada. Ada kat 7-8 ribu dalam tu.
kan. Tu berdikit-dikit, lepas tu yalah, tapi rezeki Allah luas kan. Walaupun kami tak ada kuliah hari-hari online je, tapi saya sebutlah pada tuan-tuan, rezeki saya masa PKP tu hari 2 kali ganda tuan, daripada rezeki kuliah harian biasa. Itu je saya boleh sebut. Katalah kuliah bulanan saya, income saya, katalah, ni contoh bukan angka sebenar. Tuan kata ya ke ustaz ni, katalah contoh 5,000, contoh katalah sebulan saya menyingkang 5,000, contoh lah. Masa PKP saya dapat 10,000 dah. Tak ada kuliah di rumah aja. Nampak Tuhan punya kuasa kan. Surau ni bagi, masjid ni bagi, dia bagi one off banyak kan. Tak semua surau masjid, ada sebahagian lah, saya kata separuh lah kot. Lepas tu anak murid bagi, kawan ni infak, kawan ni masuk 3,000, macam-macam tuan-tuan. 2 kali ganda. Tapi benda yang kita belajar, dan saya pun ada juga remind kawan-kawan ustaz ni, kita kena menabung. Sebab duit aliran kita cash kan. Kita bukan ada gaji bulanan, ujung bulan cucuk kat ATM tu keluar duit. Tuan-tuan yang bekerja tak apa, cocok dinding tu keluar duit. Kami cocok dinding keluar kad balik. Baki pun tak cukup. Kita belajar. Jadi COVID tu dia didik kita macam-macam. Kalau kita nak memikir, kalau kita nak ambil pengajaran. Jadi sebab itu tuan-tuan, akhir sekali saya nak sebut, apa pun yang kita buat ni kena rancang betul-betul. Sebab itu yang Rasulullah ajar ketika hijrah. Sebab Nabi hijrah bukan membuta tuli, bukan sekap jarang. Bila Allah arah Nabi hijrah, Nabi pun cekak tangan Abi Bakrin, jom kita cabut. Tak. Nabi atur satu-satu plan. Siapa nak ganti tempat tidur di malam tu, Nabi atur lah. Lepas tu gua mana nak pergi. Mekah ni tuan-tuan, berlambak gua. Mekah ni dikenali antara negara dalam dunia yang paling banyak terowong, bandar yang paling banyak terowong. Tuan-tuan pernah pergi Mekah kan? Sebab dia kawasan bukit kan. Mekah tu lembah bebas kata dipanggil, lembah Mekah tu. Sebab tu kita pergi turun hotel kan, turun tangga ke bawah Kaabah tu kan, dia menurun. Madinah dia flat, Mekah ni dia lembah, bukit banyak, terowong pun banyak. Tapi kenapa Nabi pilih gua tu? Itulah perancangan, itulah strategi Nabi. Ibarat dia macam ni, tempat yang saya duduk ni Mekah, kawasan ibu-ibu muslimat tu Madinah. Gua Sur duduk di mana? Belakang saya. Patutnya Nabi pilihlah gua yang dalam perjalanan ni, tengah-tengah ni. Nabi berehatlah transit 3 hari kat gua, kat mana-mana on the way tu. Tak, Nabi macam ghostan ke belakang pula, U-turn balik dulu. Nabi turun bawah, lepas tu baru U-turn naik atas balik. Sebab Gua Sur tu duduk di selatan Mekah, bukan di utara nak pergi Madinah, di selatan bawah. Tuan-tuan tengok map dia betul-betul. Itu pun strategi juga. Berapa hari duduk dalam gua, itu pun perancangan. Siapa nak hantar makanan dalam gua, itu perancangan. Kalau Nabi tak plan, 3 hari tak makan dalam gua tu, kan. Lepas tu siapa nak padam tapak kaki pula? Nabi atur siap dah. Siapa nak hantar makanan, siapa nak jadi spy, perisik. 3 hari Nabi dalam gua, Nabi tahu semua apa yang berlaku di luar gua. Kan hebat tu. Mana ada Google masa tu? Tak ada. Nabi hantar anak Abi Bakrin, Abdullah bin Abu Bakar, jadi spy kat Mekah. Kan? Pagi tu dikatakan dia pun bermalam juga di sana. Sebelum subuh dia turun. Pukul 8 macam ni duduk kedai kopi. Tuan-tuan nak cari maklumat, duduk kedai kopi je. Tuan-tuan, table sebelah ni cerita politik kan, Slim River. Yang depan ni cerita parti baru. Yang depan ni cerita nak menikah tapi tak menikah agak, sampai terbalik kopi tu. Punya tak geng TB dia panggil, takut bini ni. Dia kena makan ubat berani juga tuan-tuan. Dia jangan makan ubat kuat je, ubat berani pun kena makan.
Jadi tuan-tuan duduk kedai kopi, pasang telinga kan. Semua info ada dalam kedai kopi, kedai takwa tu, tuan duduk lagi. Kan, cerita bola ada, cerita COVID ada, cerita itulah, Siba Gangga semua ada. Tak. Jadi Abdullah ni pun duduk kedai kopi minum teh tarik telinga pasang. Dia dengar. So apa yang berlaku luar gua, Nabi tahu walaupun duduk terperap dalam gua tu. Nabi tahu. Itu hebatnya Nabi, plan. Lepas tu siapa nak bawa pula pergi Madinah? Perancangan. Jalan mana nak ikut? Perancangan juga. Dengan asbab perancangan tu, dengan izin Allah berjaya. Dengan izin Allah tu jangan lupalah. So kita pun merancang lah. Anak kita nombor sulung, kita nak hala ke mana? Nombor 2, nombor 3 yang bongsu ke mana nak dihala? Itu perancangan kita. Kalau Allah izin jadilah. Kalau tak, taklah. Tapi kita dah merancang. Tapi selalunya apa yang dirancang insya-Allah, kalau kena gaya tu Allah izin jadi. Jadi yang penting sekarang ni perancangan, planning kan, mesti ada plan. Macam sekarang ni lah plan ekonominya apa. Sebab COVID ni tak nampak reda dia lagi kan, ada je lagi, tak habis-habis lagi. Lepas tu setahun 2 akan datang, planning kita macam mana, surau kita, mesti ada plan. Itu yang Rasulullah ajar dalam hijrah. Jadi tuan-tuan, itu yang saya nak share sedikit pada pagi ini. Nanti kita sambung pula insya-Allah bulan depan, tugas seorang alim terhadap penuntutnya, penuntut ilmu yang lain. Apa yang kami nak kena, ustaz-ustaz, asatizah ni nak kena huraikan pada tuan-tuan. Nanti kita akan bincang juga pada bulan depan insya-Allah. So terima kasih pada semua tuan-tuan, ibu-ibu yang bersama pada pagi ini. Terima kasih juga pada semua sahabat audio kuliah daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia yang menonton pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan kita teruskan menjaga SOP kita masing-masing. Itu juga ikhtiar dan plan kita lah, kan, kena jagalah. Sebab saya tengok kadang-kadang surau masjid satulah, kadang macam mall, kedai makan kan, kadang kita malas nak menulis nama tu malas. Jangan malas tu kan, kena tulis. Kalau tak scan, tulislah kan. Kalau dah scan tak payahlah tulis, ambil suhu je lah. Itu SOP tu kena buat lah. Itu ikhtiar kita. In case kalau jadi macam Ali Maju ke mana, Setiawansa tu kan, ada satu kerja pula tu. Itu kluster terbaru, dia panggil kluster maju. Tak tahu maju kat mana, tak tahu. Nama restoran tu lah Ali Maju kan. Tapi KKM ambil kluster tu, kluster maju nama dia. Itu kluster paling terkini. Jadi jangan diwujudkan kluster lain lagi lepas ni. Jadi kena jagalah masing-masing. Yang lain tu kita bismillah tawakal ala Allah. Mudah-mudahan Allah lenyapkanlah COVID ni di atas muka bumi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.